Ukraine baru sahaja menemui cara untuk memusnahkan Rusia dengan hanya beberapa sen. Menukar drone murah menjadi senjata untuk terus melemahkan mesin perang Vladimir Putin. Dan pada hari Isnin, 27 April 2026, perubahan ini semakin mendapat momentum. Kerana ia bukan sekadar melancarkan drone ke medan perang. Ia adalah tentang menghasilkan sendiri di dalam Ukraine bahagian-bahagian yang sebelum ini kebanyakannya datang dari China, mengurangkan kebergantungan yang berbahaya dan menghapuskan harapan senyap Moskow, iaitu melihat Kiev terhenti kerana kekurangan komponen. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dalam kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dengan standard credibility, Milson Alves. Titik utama adalah mudah. Sebuah drone FPV yang berharga sekitar $500 boleh mengancam peralatan Rusia yang bernilai berjuta-juta. Perbezaan kos ini telah mengubah logik peperangan. Rusia mungkin mempunyai lebih banyak wilayah, lebih ramai askar, lebih banyak kenderaan perisai dan lebih banyak kilang berat. Tetapi, Ukraine telah menemui cara untuk menyerang kelebihan itu. Melalui kos, kelajuan dan penggantian, medan perang telah menunjukkan bahawa senjata kecil apabila digunakan secara besar-besaran boleh mencipta masalah besar untuk tentera yang lebih besar. Perubahan ini tidak muncul di makmal yang jauh. Ia lahir daripada tekanan. Sejak 2022, Ukraine terpaksa mengimbangi kekurangan peluru, kekurangan artileri dan kekurangan dari segi bilangan. Askar-askar mula menyesuaikan drone komersial, syarikat-syarikat mula menghasilkan model sendiri dan kerajaan Ukraine mengubah pengalaman ini menjadi dasar pertahanan. Pada Mac 2025, Reuters melaporkan bahawa Kiev merancang untuk membeli kira-kira 4.5 juta drone FPV pada tahun itu, lebih daripada 2 kali ganda kadar sebelumnya. Sebahagian besar datang daripada pengeluar tempatan. Di sinilah keadaan menjadi buruk bagi Moskow. Apa yang bermula sebagai usaha sementara telah menjadi sebuah industri. Drone murah yang sebelum ini dianggap sebagai peralatan sekunder, kini telah berjaya menyerang kenderaan, kedudukan, radar dan tentera. Ukraine tidak perlu mengalahkan Rusia dari segi saiz semata-mata. Mereka perlu mengekalkan tekanan harian, menggantikan kerugian dan memaksa musuh membelanjakan lebih banyak untuk bertahan berbanding apa yang Kiev belanjakan untuk menyerang. Tetapi terdapat satu kelemahan serius dalam model ini, iaitu kebergantungan kepada China. Sebahagian besar komponen yang digunakan dalam drone datang daripada pembekal China. Enjin, penggawau, kamera, modul radio, bateri, rangka dan barangan sensitif lain melalui rantaian bekalan yang terdedah. Sesis menunjukkan bahawa China menguasai pasaran drone komersial kos rendah. Dan pada 1 September 2024, Beijing telah mengenakan sekatan ke atas ekspor drone dan komponen ke Ukraine dan Rusia, termasuk pengawal penerbangan, rangka karbon, enjin, modul radio dan kamera navigasi. Secara praktikal, sekatan ini telah menjejaskan pertahanan Ukraine yang bertujuan untuk mengelakkan penggunaan ketenteraan peralatan ini. Tetapi tafsiran di Kiev berbeza. Ukraine terlalu terdedah kepada satu rangkaian yang dikawal oleh kuasa besar yang rapat dengan Moskow, iaitu China. Sementara Rusia masih menemui jalan untuk menerima teknologi penggunaan dua hala dan komponen melalui laluan selari. Kiev perlu mengurangkan risiko itu sebelum ia menjadi keruntuhan industri. Pada ketika itulah, Ukraine mempercepatkan pengeluaran dalam negara. Syarikat tempatan mula menghasilkan enjin, papan litar, struktur, antena dan bahagian-bahagian drone. KAZ Motorgy menunjukkan pergerakan ini. Menurut maklumat yang tersebar dalam berita khusus, syarikat itu telah beralih daripada prototipe kepada pengeluaran besar-besaran dalam negara dan menghampiri 100,000 enjin sebulan. Dan sehingga akhir 2021, Ukraine telah membekalkan peralatan ketenteraan bernilai berbilion RM. Ini menunjukkan bahawa Ukraine bukan sahaja memasang drone, mereka sedang cuba mengawal bahagian paling kritikal dalam peperangan itu sendiri. Syarikat lain yang disebut dalam kemajuan ini ialah AS, yang berkaitan dengan drone FPV yang dikawal melalui gentian optik.
Sistem seperti ini menjadi semakin penting kerana ia membantu mengurangkan kerentanan terhadap peperangan elektronik Rusia. Tetapi perkara yang paling penting di sini bukanlah dari Mushaya. Ia adalah perincian teknikal. Perkara utamanya ialah rakyat Ukraine faham bahawa setiap komponen yang dilokalkan akan mengurangkan kuasa ugutan dari luar. Semakin kurang Kiev bergantung kepada komponen dari China, semakin kecil peluang Moskow untuk mengharapkan penghentian pengeluaran yang disengajakan. Pengeluaran papan Lita juga telah memasuki perlumbaan ini. Papan-papan ini berfungsi sebagai otak drone, mengawal kestabilan, tenaga dan komunikasi. Sebelum ini, banyak daripadanya datang dari luar negara. Kini, ia mula dihasilkan di dalam Ukraine. Ini adalah satu perubahan besar kerana ia menunjukkan pertahanan yang tidak lagi hanya bergantung kepada bantuan luar, tetapi mula membina asas teknologinya sendiri. Dan asas itu berkembang di bawah serangan dalam keadaan terdesak dan di bawah tekanan sebenar peperangan. Akibatnya sudah sampai ke Amerika Syarikat. Pada Februari 2026, Jabatan Perang Amerika telah mengumumkan 25 syarikat yang dijemput untuk fasa pertama program tersebut. Drone Dominance yang dicipta untuk meletakkan drone serangan kos rendah secara besar-besaran dalam unit-unit tentera. Ujian yang dipanggil Gauntlet telah bermula pada 18 Februari di Fort Benning dengan anggaran sekitar $150 juta dalam permintaan prototipe dan jumlah program sebanyak $1.1 bilion sepanjang 4 fasa. Antara nama-nama yang dipanggil untuk persaingan ini, muncul sebuah syarikat dari Ukraine, Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. The Kyiv Independent juga melaporkan bahawa 2 pengeluar yang berkaitan dengan Ukraine telah dijemput untuk proses ini dalam satu persaingan yang menyasarkan kontrak besar dan drone yang dihasilkan dalam kitaran pantas, diukur dalam bulan, bukan dekad. Ini adalah simbolik. Untuk sekian lama, Ukraine hanya dilihat sebagai sebuah negara yang bergantung kepada senjata barat. Kini, dalam bidang drone murah, Ukraine mula dianggap sebagai sumber pengalaman. Barisan hadapan Ukraine telah menjadi medan pembelajaran yang keras bagi inovasi ketenteraan. Apa yang berkesan terhadap Rusia menarik minat Pentagon, menarik minat Eropah dan menarik minat mana-mana pasukan yang sedang memerhati fasa seterusnya dalam peperangan moden. Ukraine juga menggunakan kekuatan ini untuk mengimbangi kekurangan anggota. Rusia mempunyai lebih ramai orang, lebih banyak kedalaman wilayah dan lebih banyak kekuatan tentera. Tetapi drone membantu mengurangkan perbezaan ini. Mereka membolehkan pengawasan, serangan dan tekanan tanpa mendedahkan terlalu ramai askar. Ia tidak menggantikan tentera, tetapi memperluaskan jangkauan setiap unit. Dalam peperangan di mana setiap askar sangat penting, ini mengubah perkiraan. China terus menjadi pemain utama dalam percaturan ini. Penguasaannya terhadap bateri, motor, unsur nadir bumi, magnet, dan komponen elektronik memberikan kekuatan besar kepada Beijing. Kebergantungan kepada alat ganti dari China bukan hanya masalah Ukraine, ia juga masalah bagi Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, dan pengeluar di seluruh dunia. Apabila sebuah negara pesaing mengawal titik genting industri, mereka boleh menjadikan perdagangan sebagai senjata politik. Sebab itu, pengurangan kebergantungan drone Ukraine pada China bukan perkara kecil. Ia soal kelangsungan hidup. Ukraine sedar mereka masih belum mampu menghapuskan semua alat ganti dari China. Bateri, bahan karbon dan beberapa sensor masih sukar untuk digantikan. Tetapi, matlamatnya adalah untuk mengurangkan risiko sebanyak mungkin. Jika sebelum ini, drone hampir sepenuhnya bergantung kepada China, kini kecenderungannya adalah untuk melaksanakan lebih banyak peringkat secara tempatan, mempelbagaikan pembekal dan mengekalkan pengeluaran walaupun di bawah tekanan. Itulah sebabnya kemajuan drone murah begitu memberi kesan kepada Moskow. Putin boleh cuba memusnahkan kilang, menekan rakan kongsi dan memperluaskan pengeluaran sendiri. Tetapi beliau tidak dapat memadamkan pengalaman yang telah Ukraine kumpul. Beliau tidak dapat memadamkan apa yang telah dipelajari. Setiap syarikat yang berkembang, setiap kumpulan yang dihasilkan dan setiap komponen yang dihasilkan dalam negara membina asas yang tidak mudah hilang. Hasilnya ialah satu jenis tekanan yang baru. Rusia berdepan dengan kereta kebau, artileri, peluru berpandu dan sekatan. Tetapi Rusia juga berdepan sesuatu yang lebih sukar diukur,
sebuah industri Ukraine yang terdesentralisasi, murah, dan semakin kurang bergantung. Kerosakan itu bukan sahaja datang daripada letupan di barisan hadapan. Ia datang daripada pengiraan ekonomi yang melemahkan mesin Rusia hari demi hari. Akhirnya, Ukraine menemui dalam drone kos rendah satu cara untuk menghadapi Rusia melalui strategi menghakis, skala, dan kecerdasan industri. Ukraine bukan sahaja mahu bertahan, tetapi mahu menukar sen menjadi tekanan berterusan terhadap Kremlin. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan pada akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.